kita sesakan untuk laksanakan apa ni kira mengelakkanlah pembaziran food waste lah ke landfill, ke tapak pelurusan sisa. 2 tahun kebelakangan ni 2019, 2020 kita telah fokus dengan recycling. Jadi tahun ni antara KPI yang ditetapkan oleh universiti lah untuk kita dapat buat elakkanlah sisa-sisa makanan ni dibuang ke dalam tong sampah biasalah, maksud dia hantar kepada sisa pelupusan. Kita jadikan bahan lebih yang berguna lah selain daripada hantar kat tapak pelupusan sisa. Jadi ada 2 section. Yang pertama tentang macam mana kita nak uruskan food waste kita ni, yang akan disampaikan oleh Profesor Madya TS Dr. Irnis. Dia ni pakar lah bahagian pengurusan sisa dan terutamanya bahagian pengurusan sisa makanan lah, macam mana nak buat anaerobik, dan ilmu dia memang sangat luas lah. Duduk dengan dia kadang seharian pun tak tentu habis nak cerita pasal macam mana nak manage food waste. Rupa-rupanya banyak cara dan masa kita nak draft lah, saya dengan Dr. Irnis duk bincang macam mana nak buat dekat Unimap, macam mana nak ni sempena PKP ni terdetik lah kita buat food waste ni macam mana nak buat kat rumah, sebab saya rasa amalan utama yang makan-makan ni biasanya di rumah paling boleh kita mula lah. Dan seterusnya dekat Unimap, macam mana nak buat. Unimap dia dah jadi level industri lah, macam mana kita nak manage dengan vendor-vendor makanan. Jadi timing pun baik, tengah-tengah PKP ni ramai yang ada kat rumah, semua makan kat rumah. Jadi saya pun bercadang lah, kawasan pun cadang nak bagi sedikit ni lah taklimat ataupun ceritalah macam mana nak buat untuk yang tak biasa buat, macam mana nak mula, dan ada cara-cara yang tu yang akan diceritakan oleh Dr. Irnis. Jadi saya pun tak nak lama-lama sangat. So section pertama kalau kita tengok dekat chat room, Dr. Irnis akan cakap lebih kurang 20 minit lah. Okay, kalau lebih pun tak apa Dr. Irnis. Dan kita teruskan dengan recycle. Recycle ni saya saya simplify je sebab kita dah buat banyak kali. Boleh refer kepada video lama. Yang recycle memang akan simplify macam mana nak buat. Dan saya rasa kita mungkin panjang dekat Q&A sekiranya nak tanyalah tentang ini. Jadi saya serahkanlah dia ada screen tu Dr. Irnis untuk ceritakanlah pasal food waste ni dari basic ni, bukan maknanya dia bukan orang daripada PBK alam sekitar ke, biasa-biasa je household ni, siapa duduk rumah siapa boleh cuba mula. Itu yang kita punya hasrat hari ni. Okay, Dr. Irnis silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Dr. Siti Khadijah. Okey. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih jugalah kepada KOSEM kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit taklimat lah berkaitan dengan pengurusan sisa makanan. Saya perkenalkan diri saya Irnis Azura Zakaria daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam. Okay, bidang kajian saya adalah lebih kepada pengurusan sisa pepejal yang lebih berfokus kepada food waste lah, dalam composting, anaerobic digestion. Okay. Saya banyak terlibat dalam memberi taklimat dan juga menjalankan demo di sekolah-sekolah, dan juga mendapat jemputan lah daripada hospital untuk menunjukkan demo kompos yang dapat dijalankan di tempat masing-masing. Jadi sekejap ya, saya present dulu slide. Okey, boleh nampak Dr. Kat boleh nampak skrin saya? Sekejap saya cek
Nampak Pak? Nampak Prof? Nampak okey, nampak. Alright. Okey, kalau kata kita tengok gambar ni pun sendiri, kita nampak tambah-tambah sekarang ni semua dengan PKP, ramai yang BDR, tengok gambar ni nampak sedap lah, semua nak makan kan. Okey, jadi tajuk saya lebih kepada kita adalah penyumbang lah, okey, dalam pengurusan untuk sisa makanan ni. Okey, kita adalah menyumbang kepada sisa makanan itu sendiri. Okey, pertama sekali saya perkenalkan dulu apa itu sisa pepejal. Okey, sisa pepejal tu merupakan hasil buangan daripada aktiviti sosioekonomi manusia yang memiliki sifat kotor dan dianggap tidak berguna lah. Dan antara masalah utama yang dihadapi oleh kebanyakan bandar dan di negara membangun. Dan sisa pepejal ini juga adalah satu bahan atau sumber yang tidak lagi dapat digunakan dan tidak mempunyai nilai ekonomi. Itu secara umum apa itu sisa pepejal. Dan kita ada 6 jenis jenis sisa pepejal ni. Yang pertamanya sisa baki. Sisa baki ni adalah sisa dapur kita, sisa makanan, bahan kotor, lampin pakai buang. Ada sisa kertas, sisa kebun. Sisa kebun ni daun, ranting, bunga, pelepah kelapa, batang pisang. Sisa plastik, daripada beg plastik, botol mineral, bekas plastik, bekas makanan dan juga polisterin, sisa pukal, katil, peti ais, sofa, dan juga sisa-sisa lain lah. Sisa-sisa lain tu merangkumi sisa kaca, sisa aluminium, sisa elektronik, sisa fabrik dan juga sisa berbahaya. Itu secara umum berkaitan dengan jenis-jenis sisa pepejal. Okey, saya mungkin boleh terus je kepada statistik yang terdapat di Malaysia ini. Okey, kalau kita tengok di sini setiap hari rakyat Malaysia ni menghasilkan 15,000 tan sisa makanan. Dan 3,000 adalah avoidable. Avoidable tu makanan yang boleh dielakkan. Contoh makanan yang boleh dielakkan ni apa? Makanan yang selalunya yang tidak habis dimakan lah. Tidak habis dimakan, yang tamat tarikh luput. Maksudnya yang masih nampak sebenarnya boleh nampak sempurna lah. Yang mana kita boleh uruskan dan kita boleh rancang bagaimana kita dapat mengelakkan daripada membuang sisa yang boleh dielakkan dan kalau kata kita lihat yang statistik seterusnya ni, makanan kita yang dibazirkan tu, setiap orang tu yang dibazirkan tu adalah lebih kurang 0.5 kg lah, setiap hari. Dan daripada 15,000 tan makanan yang dibazirkan tu dapat diberi makan kepada 10 juta orang. Ini yang saya masukkan tadi tu, avoidable dan unavoidable. 40% unavoidable, ini memang tak boleh, yang memang tak boleh dielakkan lah. Maksudnya kita memang daripada apa tu, memang betul-betul sisa lah daripada kulit buah, daripada tulang. 60% ni untouched meal ni adalah yang boleh dielakkan tu. Maksudnya yang kita bazirkan tu, sisa makanan yang tak habis. Dan kalau kita masih ingat pada PKP yang pertama, PKP 1.0 lah kita panggil. Sekarang kita dah masuk PKP 2.0. Yang pada tempoh 18 Mac 2020 sehingga 12 Mei tu, kita dapati pada 2 hari sebelum PKP, di mana rakyat Malaysia ni dah jadi panik lah. Ada pembelian panik. Jadi membeli barang makanan yang kadang-kadang tu tidak bukan keperluan pun. Membeli terlalu banyak. Dan juga terdapat dan dalam tempoh PKP tu juga terdapat lebihan sayur-sayuran terbuang. Kerana permintaan tu kurang, banyak
kiranya macam ekonomi juga turut terjejas lah, okey, pada waktu tersebut. Dan juga peningkatan dari segi penghantaran servis makanan. Orang dah tak boleh keluar dan mereka kebanyakannya akan menggunakan perkhidmatan servis makanan. Okay. Dan ini adalah kajian yang dijalankan oleh SW Corp, okay, pada tempoh 8 Mei, okay, sehingga 19 Mei ini, pada tempoh bulan Ramadan lah yang lepas. Okay. Kalau kata kita lihat di situ, kita akan daripada sini terdapat 30 lah kesan pembaziran makanan. Kalau kita tengok daripada persentage sini, 30.8% tu adalah masalah kepada pengurusan sisa pekerja lah daripada kajian yang mereka lakukan tu. Okey. Dan kebanyakannya akan membuat pembelian lah, 95% akan keluar membeli barangan dapur, okey, untuk keperluan harian ataupun untuk tempoh seminggu. Dan juga makanan yang masih boleh dimakan, kalau tengok di sini pembaziran makanan tu di bawah ni, sebanyak 10.9% lah tidak menghabiskan makanan yang dimasak dan 15.6% tidak menghabiskan makanan yang dibeli. Okey, ini adalah kajian dijalankan oleh Shadow Corp lah sepanjang tempoh Ramadan pada 2020. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, impak utama dia adalah di sepanjang PKP ni berlakunya peningkatan lah dalam pembelian barang makanan seperti keperluan asas, okay, beras, ayam, okay, telur, minyak, dan juga kebanyakannya kedai runcit ni dah pada waktu tersebut lah kehabisan stok lah makanan kerana pembelian yang mendadak. Okey, jadi sebenarnya pembelian makanan yang mendadak ni sepatutnya tak perlu berlaku lah. Malahan kita perlu merancang lah, okey, apa yang kita beli. Okey. Dan daripada komposisi sisa domestik tu, okey, didapati 40% adalah memang daripada isi rumah lah, okey, sisa makanan daripada isi rumah. Kalau kita lihat di carta pie ni, okey. Okey. Daripada tempoh PKP tu juga, okey, kajian yang diorang buat ni adalah yang dimasukkan. Okey, sebelum ni SW Corp seringlah akan mengeluarkan, akan menjalankan kempen lah, okey, kempen jangan membazir lah, okey, untuk elakkan pembaziran. Okey, dan pada tempoh tersebut juga didapati pembaziran makanan berkurangan sebanyak 41%. Okay, kerana tiada buffet Ramadan, okay, tiada bazar Ramadan dan kebanyakan semuanya masak sendiri dan juga tempah online. Okay, bila masak sendiri dan tempah online, kita menghasilkan sisa tadi tu di rumah lah, okay, dengan memasak makanan tu kadang-kadang tu secara berlebihan, 3 hingga 4 menu satu hari. Okay. Okey, jadi saya rasa banyaklah yang boleh kita buatlah tips-tips untuk mengelakkan pembaziran makanan ni. Okey, kalau kita lihat di sini, antaranya kita belilah dengan cara yang bijak dan realistik. Okey, ikut keperluan. Okey, ikut keperluan sahaja kita beli. Dan yang keduanya, amalkan FIFO, first in, first out. Okay, susun makanan dengan teratur, okay, dan makan makanan yang telah dibuka dahulu. Yang ketiga, sedekah. Okay, maksudnya sekiranya makanan kita, contohnya kalau kita buat kenduri lah, okay, ada lebihan, kita boleh berilah kepada jiran, okay, dan tidak dibuang lah begitu saja. Okay. Yang keempat, kena pasti makanan yang sering dibazirkan. Okay, kita dah tahu dah kita kurang makan makanan ni. Jadi kita kuranglah membeli jenis makanan yang sering dibazirkan tu.
Contohnya kadang-kadang tu buah. Kita beli pelbagai jenis buah. Lastly dalam peti sejuk tu kering je, tak makan. Okay, jadi kita pilihlah buah mana yang boleh makan habis pada waktu tersebut. Okay, contohnya yang selalunya paling cepat selalu habis buah anggur kan. Kalau apple, orange ni jarang habis. Okay, lambatlah. Jadi kita pilihlah buah yang boleh dimakan segera. Okay, itu salah satulah contoh. Okey, dan seterusnya kita pandailah memanipulasikan resepi lah makanan. Cuba masak resepi dengan bahan sedia ada. Okey, dalam peti sejuk tu banyak bahan untuk dimasak. Jadi tak perlulah rasanya benda ni tak ada, kita nak masak something yang mungkin dianggap barulah. Okey, so kita ada potensi untuk keluar membeli kan. Jadi kurangkanlah untuk keluar membeli bahan-bahan yang tertentu tu. Jadi kita ubah sikit resepi kita mengikut bahan yang kita ada. Dan juga kita boleh makanan yang lebihan makanan kita tu kita boleh simpan, okey, dan juga kita boleh buat kaedah penjerukan lah. Okey. Yang mana ia boleh disimpan dan lebih tahan lama. Okey, dan juga kalau kata kita ada masak lebih, kita boleh simpan. Simpan tu kalau kata simpan di peti sejuk tu, kita simpanlah di tempat yang bahagian beku. Ia lebih tahan lama berbanding kita simpan di bahagian bawah tu, kan. Okey, antara contoh lagi sayur-sayuran kita. Okey, sayur-sayuran contohnya yang ada berubi lah, okey, yang boleh ditanam semula. Contohnya macam sadri, bawang, serai, sawi, kunyit, halia, lengkuas, okey, kangkung ke ataupun bayam yang ada dia punya dia punya ni lah, tapak dia lah tu, okey, kita boleh tanam semula. So kita boleh dapat balik recycle lah contoh kan, kita akan dapat balik lah hasilnya daripada situ. Dan juga sayur-sayuran yang boleh dibekukan contohnya bunga kantan, okay, daun bawang, daun sup, daun kari dan juga daun kucai. Ini adalah jenis-jenis sayur-sayuran yang mudah layu. Okay, mudah layu, kita cuba kaedah dibekukan lah. Okay, dan jadi ia boleh tahan lama 2 hingga 3 bulan. Okay, ini contoh, ini adalah kaedah lah untuk kita mengelakkan pembaziran makanan yang ada. Okay, sebab selama ni apa yang kita makan yang lebih tu kadang-kadang kita tak simpan pun, ataupun kita simpan juga, kadang tu simpan di peti sejuk, syarat lah kan, simpan di peti sejuk, dan selepas 2-3 hari at the end kita akan buang. Okay. Jadi lepas ni saya akan tunjuk contoh lah apa yang kita boleh buat dengan makanan yang kita buang tersebut. Maksudnya kita bukan buang ke dalam tong sampah, kita buang dengan kaedah yang betul. Okay. Okay. Jadi kaedah yang paling sesuai untuk kita buang sisa makanan kita ini adalah dengan kaedah kita semulalah melalui kompos. Okey, semua sisa makanan kita tu kita jangan buang terus ke dalam beg plastik dan juga buang ke dalam tong sampah. Okey, kerana melalui kompos, kita dapat hasilkan baja. Okey, baja ni nanti boleh digunakan untuk tanaman, untuk pokok-pokok bunga lah yang ada di kawasan rumah kita. Okay. Kaedah-kaedah yang saya akan perkenalkan ni mengikut kesesuaian di rumah tuan-tuan semua. Okay. Rumah masing-masing. Tak ada alasan lah, maksudnya tiada kawasan yang luas kita tak boleh buat kompos. Kawasan yang kecil di apartmen pun kita boleh buat kompos. Okay. Okay, kaedah untuk maklumatlah, mungkin ada yang tak tahu apa itu kompos kan. Jadi kompos ni adalah proses perebutan ataupun penguraian bahan organik seperti sisa makanan, sisa perkarangan rumah, yard waste lah,
okay, yang diurai menjadi humus, bahan seperti tanah. Okay. Nak hasilkan kompos, ia mengambil masa. Bukan hari ni buat, esok jadi kompos. Okay. Dia ambil masa lah dalam sebulan. Okay, sebulan ataupun 2 bulan. Mengikut kerajinan kita. Okay. Apa bahan-bahan yang boleh dikompos? Okay. Harap gambar ni clear contohnya roti, okay, daging, tulang haiwan ni apa-apa tulang yang lembut lah, tulang lembut ke tulang kasar, tulang yang besar tu, kalau tulang contohnya macam tulang ayam boleh kompos tapi ia mengambil masa lah untuk hancur tu. Okay. Kertas, okay, tisu, apa lagi, lebihan nasi, okay, daun kering, kulit buah, sebuk kayu, okay. Yang dilarang untuk dijalankan untuk membuat kompos ni adalah polisterin, bahan kimia, najis haiwan, bahan bukan organik, tin, plastik, najis kucing, okay. Yang tu semua tidak boleh dibuat kompos. Okay. Okay. Untuk kaedah pengkomposan, okay, kita dapat banyak sebenarnya kaedah kita nak buat kompos ni. Okay, ini antara yang popular lah, okay, antara yang popular yang dibuat oleh ramai lah, okay, ramai NGO, banyaklah apa tu persendirian dan juga daripada NGO, okay, ramai yang gunakan kaedah inilah. Okay, yang pertama tu sistem kompos mudah. Okay, sistem kompos mudah ni memang menggunakan bekas, okay. Kita boleh gunakan bekas tong sampah hitam, okay, ataupun bekas recycle tong drum biru ni pun boleh. Okay. Kaedah takafura, okay. So semesti ada yang bertanya apa tu kaedah takafura, nanti saya akan explain. Okay. Kaedah bokashi yang lebih sesuai untuk kawasan apartmen ataupun kawasan yang sempit dan tiada tanah lah. Okay, yang senang cerita yang tiada tanah. Okay, and then juga menggunakan tanah itu sendiri. Okay, so untuk membuat kompos ni kita kena adalah sumber coklat ataupun brown, okay, daripada daun, daripada ranting kayu, okay. Sumber hijau daripada rumput, daripada sisa makanan, dan manuals. Manuals ni adalah seperti najis kambing, lembu. Itu yang sesuai adalah 2 tu saja, 3 lah. Lagi satu ayam lah. Okey, yang sesuai untuk digunakan. Okey. Dan perlu adalah air untuk mengekalkan kelembapan dalam kompos tersebut, kena ada udara dan kena ada makroorganism, kena ada cacing lah ataupun serangga-serangga yang lain, dan juga perlu ada bakteria untuk menjadikan untuk menghasilkan kompos kita ni. Okey. Okey. So saya akan pergi ke setiap kaedah ni. So sementara tu ada tak yang nak tanya ke soalan? Kalau tak ada, saya boleh teruskan lah. Okay, macam cepat je. Okey. Assalamualaikum doktor, saya ada soalan. Ya. Saya begini. Ya. Doktor dengar tak? Ya, saya dengar. Okey, kalau yang baja ni, kalau nak dikatakan kita buat kompos, adakah dia akan mengeluarkan bau yang sangat kuat? Okey, dia sebenarnya ada teknik lah untuk kita mengelakkan bau tu. Okey, ada teknik dia. Bau kalau ikutkan kompos ni tidak berbau. Okey, kalau kata kita simpan makanan kita yang terlalu lama di dalam rumah tu yang jadi berbau. Tapi kalau ada teknik yang betul, dia tak akan berbau lah kalau mengikut proses yang betul. Okey.
Okey, saya akan tunjukkanlah bagaimana kaedah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan bau tu semua. Okey, sistem kompos mudah. Ini yang saya gunakan. Ini adalah tong kompos yang saya guna di rumah saya. Ya, ini di kawasan rumah saya lah ni. Okey, tong kompos yang saya ada. Tong ni dah lebih 2 tahun lah. Dah berusia lebih 2 tahun. Okey, tong kompos ni. Yang mana ia memang tak berbau lah kalau ikutkan. Saya pakai tong ni pun tak berbau, okey. Terutamanya sebab satunya duduk di luar dan satu lagi bertutup. Okey. Dan kita menggunakan kaedah meletakkan lapisan mengikut lapisan lah. Okey. Kalau tengok daripada contoh di situ, okey, semua boleh nampak kot. Kita ada sumber hijau, kita ada sumber perang, ada tanah, tanah sikit, dan juga ada bekas kompos. Bekas kompos ni kita boleh buat lubang lah untuk memberi pengudaraan. Okey, sisa makanan yang diletakkan tu, semua jenis sisa makanan kita boleh letakkan. Okey, kalau kata preparation makanan kita, ada perut ikan, ada kulit udang, apa semua tu boleh dimasukkan, tiada masalah. Okey. Tapi kaedahnya adalah untuk pertama sekali kita kena masukkan tanah dulu di peringkat di lapisan yang di bawah. Okey, masukkan tanah dulu. Tanah ni kita boleh guna tanah hitam ataupun tanah merah topsoil tu pun kita boleh gunakan. Okey, cumanya jangan guna tanah berpasir. Okey. Kalau kata tanah biasa ni kita boleh ambil lah di rumah kita sendiri pun ada tanah kan. So korek je tanah tu, masukkan dalam tong kompos. Okey. Selepas pada tu kita masukkan sumber perang dahulu. Okey, contohnya kita masukkan daun, kita masukkan karton telur ke, serbuk kayu ke, ataupun jerami padi. Okey. Dan paling banyak selalunya di rumah kita ni daun lah. Okey, daun kering. Okey. Ketinggiannya adalah lebih kurang 1 kaki lah. Yang ni kita agak-agak lah. Okey. Sumber hijau, kita boleh masukkan sisa makanan kita. Okey, sisa makanan kita ke dalam bekas. Okey, selepas tu kita taburkan balik dengan tanah ataupun baja kompos untuk mempercepatkan proses perebutan dan juga mengurangkan bau. Itu function dia lah. Okey. Dan kita boleh ulang. Kalau kata kita punya makanan, contohnya sisa makanan kita tu ada dalam satu baldi, kita boleh bahagikan lah. Tak perlulah kita masukkan semua. Okay, kita bahagikan. Masukkan suku dulu, tutup dengan tanah, layerkan lagi dengan daun. Tu masukkan lagi separuh. Ulanglah proses tu. Okay, sehinggalah proses yang terakhirnya kita letaklah daun kering. Okay, proses ini memang akan mengambil masa yang lama lah. Okay, antara sebulan. Okay, sebulan hingga 2 bulan. Okay. Okay, yang kedua, Takakura. Takakura home method. Okey, dalam kaedah Takakura home method, ini tuan-tuan perempuan kena buat persediaan dulu. Iaitu persediaan larutan EM ataupun larutan penampaian. Yang ni kita kena prepare dulu. Dan kita kena ada bakul. Okey, kita kena ada sekam padi, kita kena ada tanah. Okey, nak buat larutan EM, okay, kita perlukan 1 keping tempe, 250 gram gula merah. Okey, ada beza gula merah, gula perang. Okey, sebaiknya kita pakai yang gula merah. Gula merah yang dijual selalunya dia pre-pack lah. Okey, dia jual kilo tu, gula merah. Dan diperam
di dalam 3 liter air untuk menghasilkan larutan penapaian ni dalam tempoh 5 hari. 5 hingga 7 hari. Dah siap larutan ni, barulah kita akan buat medium penguraian dia. Medium penguraian tu tadi kita campurkanlah daripada larutan EM tu, kita campurkan dengan sekam padi dan juga campurkan dengan tanah. Campuran dia ada dia punya nisbah dia, 1 sekam padi, 2 tanah. Campurkan dengan EM tadi. Bila kita buat percampuran tu, kita punya medium ni tadi boleh digenggam dan bergumpal lah. So maksudnya masa kita gumpalkan tu, tiadalah air yang maksudnya macam kita perah kain. Kalau kita genggam tu, kita gumpal tu masih ada, maksudnya ada air. Kita punya medium penguraian ni adalah memang terlalu basah lah. Terlalu basah. Ataupun kalau kita cuba gaul-gaulkan masih belum dapat menggumpalkan dia, maksudnya kita punya larutan EM tu tidak mencukupi. Jadi selepas kita dah gaulkan, semua tu, kita kena simpan lagi. Simpan lagi selama 5 hari sehinggalah kita akan dapat satu lapisan kulat berwarna putih di atas medium penguraian tu. Ada lapisan kulat tu, baguslah, maksudnya menjadilah kita punya medium tu. Dan selepas itu kita masukkanlah kita ke dalam bakul kompos kita. Masukkan ke semua tu tadi, medium penguraian tu. Bakul kita ni kita kena lapik sebenarnya. Kena lapikkan dengan sama ada kotak cardboard boleh, kapet yang paling sesuai lah, kapet yang nipis tu. Ataupun kain yang mana ada pengudaraan lah di permukaan di untuk bagi pengudaraan kepada kita punya bekas. Selepas tu kita masukkanlah kita punya medium tu tadi, dan barulah kita masukkan sisa makanan kita. Maksudnya dalam penyediaan awal tu, sisa makanan kita yang masih ada, kalau ada ruang di dalam peti sejuk, kita boleh simpanlah, bekukan. Kalau tak, kita buatlah kaedah lain dulu. Sementara nak bagi kita punya bekas kompos kita ni ready. Selepas 5 hari tu saya kata yang letak dalam bakul kompos ni, maksudnya kita bolehlah dah masukkan sisa makanan kita tu tadi. Sisa makanan yang nak dimasukkan ke dalam bekas kompos ni tadi, sekiranya berminyak, berlemak, kita cuci dulu. Kita cuci dulu. Kita basuh dulu dengan air. Kalau ni ataupun kalau kita punya sisa makanan terlalu besar, kita boleh racik-racikkan dululah. Hancurkan dulu. Dan barulah kita masukkan ke dalam bekas kompos. So proses tu boleh berulang. Boleh berulang sehinggalah bekas kompos kita penuh. Bila dah penuh tu, dia adalah tempoh simpanan dia. Bila dah penuh, kita boleh keluarkan separuh, letak di dalam bekas lain. Simpan dalam 2-3 minggu lah. Sehingga dia matang. Dan kita jangan keluarkan semualah daripada bakul yang asal tu, maksudnya ibu dia tu yang duduk di bawah tu masih boleh jadikan base lagi. Kepada sisa makanan baru yang akan kita masukkan. Setelah siap baja kita tu, kita boleh gunakanlah kepada tanaman kita dan juga boleh digunakan untuk landscape jugalah, pokok-pokok bunga. Itu takakura. Seterusnya, kaedah bokashi. Kaedah bokashi ni boleh dikatakan kaedah yang agak mahal, dan juga tapi sekali buat kita boleh maintain lah. Nak buat di permulaan sahaja yang mengambil masa.
Selepas tu kita dah jadi mudah, okey, untuk kita buat. Ini contoh. Kalau kata kita buka apa-apa online shopping punya server, okey, kita akan jumpa. Kalau Bokashi ni kita akan jumpa bekas dia, okey, dijual bekas dan juga EM dia. Okey, Bokashi brand. Kadang-kadang dia panggil Bokashi brand. Okey, yang dijual untuk Bokashi brand tu ada mikrob lah, ada bakteria yang akan membantu menguraikan kita punya sisa makanan. Okey. Dan untuk menghasilkan Bokashi brand tu, okey, dia memerlukan proses yang banyak lah juga. Okey, yang di peringkat awalnya, okey, kita kena hasilkan lactic acid bacteria serum yang dibuat daripada air beras dan juga susu yang diperam. Okey, selepas tu selepas pada tu barulah dicampurkan dengan gula merah, barulah dicampurkan dengan sekam padi ataupun serbuk kayu untuk menghasilkan serbuk Bokashi ni. Okey. Ia mengambil masa tempoh seminggu, 2 minggu jugalah daripada permulaan nak menghasilkan LABS ni, labs ni, sehinggalah nak hasilkan serbuk tu mengambil masa 2 minggu. Okay, selepas pada tu kita boleh guna terus, okey, yang mana dalam bekas yang kita beli ataupun bekas kita boleh beli bekas air tu pun boleh kan, bekas air yang ada corong tu kan kat bawah dia tu. Okey, kita boleh gunakan bekas tersebut, kita letak layer lah, ataupun kita bolehlah letak di peringkat bawah ni, kita letaklah dulu net ke untuk mengelakkan kita punya sisa kita tu jatuh ke bawah, ataupun kita nak membuat pengasingan lah, sebabnya kita akan ada licit ni nanti, tea ni nanti, kompos tea pun kita akan dapat hasilkan di sini. Okay. Yang kaedah Takakura tadi tu, dia tak akan ada kompos tea. Okay, sebab dia penuh dengan sekam padi. Yang ni kita akan hasilkan kompos tea kat sini, ada air kat sini. Okay. Okay, jadi kaedah dia masukkan sisa makanan peringkat pertama, lapisan pertama, dan ditutupi dengan EM tadi, serbuk Bokashi ni, dan tutup. Buat lagi lapisan sisa makanan lagi, letak EM lagi sehinggalah penuh. Okay, dan selepas, dia pun mengambil masa sebulan. Okay, selepas sebulan barulah kita akan dapatkan hasil kompos ni, baja kompos. Okay. Ini kaedah Bokashi. Seterusnya kompos tanah. Ini kaedah yang paling murah, okay, dan mudah sekiranya kita ada kawasan yang lapang di rumah. Yang kaedah Bokashi ni kawasan yang sempit pun boleh dibuat. Okey, kawasan rumah kita di apartmen kan, ataupun yang kita tak ada tanah lah, okey, kita boleh guna kaedah Bokashi. Okey, yang di kompos tanah ni di mana kita buat satu lubang tanah, okey, yang kita tetapkan. Okey, lubang ni memang kita khas untuk letak sisa makanan saja dalam bekas ni, dalam lubang ni. Okey, kita letak sisa makanan, kita kambus dengan tanah. Kita kambus dia lah. Okey. Ini contoh kaedah yang dia buat lah. Maksudnya dalam satu baris tu dia buat kompos. Okay, dia masukkan sisa makanan sehingga penuh, dia tutup. Dah jadi kompos, dia boleh tanam di atas kompos tu dan dia buka lubang yang baru, okay, untuk tanam sisa makanan dia lagi. Okay. Ini kaedah ni lah, maksudnya kaedah ni dia melibatkan mikrob asal lah yang dia ada, yang mikroorganisma yang ada di dalam tanah. Okay, cacing ada, okay, serangga-serangga lain lah yang akan memproses sisa makanan kita tu tadi di dalam tanah. Okay, saya ada membuat perbandingan, okay, antara keempat-empat ni. Jadi tuan-tuan perempuan boleh pilih lah kaedah mana yang sesuai yang kita nak gunakan. Okay. Jadi daripada pertama tu,
okey, daripada SKM, Sistem Kompos Mudah. Ia juga dipanggil sebagai kompos sejuk. Okey, sebabnya apa? Sebabnya kita masukkan aja tanpa membuat, kita tak gaul lah. Okay, kita biar saja, kompos sejuk lah. Okey, bahan-bahan, semua jenis bahan boleh dimasukkan. Okey, daging, ikan, bahan bersusu. Gangguan lalat ada, okey, jika tidak dibuat dengan sempurna lah. Contohnya, kita masukkan sisa makanan tapi kita tak tutup dengan daun kering. Kita tak buat layer-layer tu, kita tak buat. Memang akan ada lah, okey, gangguan lalat tu. Proses penjagaannya, kaedah malas lah. Okey, maksudnya kita tak adalah buat, tak perlu menggaulkan pun. Kita masukkan saja sisa makanan dan kita kampus. Kita letak layer daun kering tu tadi. Okay, tempoh proses dia 4 hingga 6 minggu. Kawasan yang sesuai, kawasan yang sempit ataupun ada ruang tanah lah sedikit, kita boleh gunakan kaedah ni. Okay, kos murah, kita hanya perlu penyediaan bekas kompos dan kita perlu tanah lah. Tanah pun kalau nak beli pun boleh. Okay, tanah hitam tu satu pack tu dalam RM2 saja kan. Okay, dan daun kering yang sedia ada lah yang di rumah. Okay. Kaedah yang kedua ni, kaedah takar kurang ni kita panggil kompos panas. Sebab apa kompos panas? Sebab kita melakukan proses penggaulan. Setiap kali kita letak sisa makanan kita dalam bekas kompos, kita kena gaulkan. So suhu akan naik lah di situ. Okay. Bahan-bahan seperti daging, ikan ni tak digalakkan. Tetapi kalau kata kita nak guna, itu yang dibagi contoh tadi tu, sisa makanan kita yang berlemak, berminyak apa semua tu, kita cuci dulu. Untuk elakkan gangguan lalat ni lah. Okay. Dan juga kalau tak ada lalat tu bermaksud kita punya kompos kita ni memang betul-betul panas. Okay, sebab dia akan mematikan patogen. Sebab suhu boleh naik sehingga 50 darjah Celsius. Okay. Dan proses penjagaannya perlu rajin sebab kita kena gaul. Okay. Ia mengambil masa yang cepat sikit lah berbanding sistem kompos mudah tu 2 hingga 4 minggu sahaja. Dan kalau ikutkan kawasan dia perlukan kawasan yang besar. Sebabnya bila bekas kompos kita tu penuh, kita perlu tuai lah. Maksudnya kita menuai kompos tu, kita kena asingkan. Kita buka bekas baru kan, dan kita masukkan sisa makanan yang baru ke dalam bekas yang tadi. Okay. Kos dia sederhana sebabnya kita perlu belilah, kita nak buat penyediaan EM tu, kita nak kena beli tempe, kita nak kena beli gula merah. Okay. Tapi kita prepare sekali lah, okay, sekali sahaja. Dan penyediaan bekas dan juga bahan perumah tadi kena ada. Sekam padi, kalau tak ada sekam padi, kita pakailah sabut kelapa. Okay, ataupun kita boleh pakai sebuk kayu. Okay. Kaedah bokashi juga kaedah kompos sejuk. Okay. So bahan-bahan yang kita nak masukkan tu semua boleh. Okay. Kulit limau, bawang, kulit timun, everything lah. Okay. Ikan, daging semua boleh masukkan. Okay. Gangguan lalat tiada. Sebabnya apa? Sebab kita tutup. Okay. Sebab selepas kita bubur sisa makanan, kita masukkan sebuk bokashi tu tadi. Okay, dan bertutup. Dan ia mengambil masa 4 hingga 6 minggu lah. Okay, sesuai diletakkan di dalam rumah. Okay, dan juga di apartmen. Okay, agak mahal. Okay, kerana kita kena menyediakan bekas yang berpaip. Okay, untuk mengambil kita punya kompos tea tu tadi. Dan juga perlu penyediaan EM4. Okay, yang lactic acid bacteria tu adalah EM4 lah, effective microbe yang keempat. Itu nama dia. Okay. Dan perlukan penyediaan bahan-bahan lain juga. Okay. Di kaedah tanah pun adalah kompos sejuk. Okay. Semua sisa makanan boleh dimasukkan, tiada masalah. Gangguan lalat juga tiada sebab kita kambus dia. Okay. Dan juga ia adalah proses penjagaan juga boleh dikatakan malas lah. Okay. And then tak perlu gaul lah, kita tak perlu gaul dia. Dan kita perlu kawasan rumah. Yang ni kita perlukan kawasan rumah yang ada tanah. Okay, sebab kita nak buat satu lubang kan, tapak untuk dia. Okay. Dan kosnya murah. Okay, timbun dan kampus.
Jadi daripada 4 teknik ni, okay, 4 kaedah ni, tuan-tuan, puan-puan boleh pilih lah mana satu kaedah yang sesuai yang boleh digunakan. Okay. Macam saya di rumah saya pakai sistem kompos mudah. Okay. Kaedah bokashi ni kita kena prepare. Kaedah takakura pun boleh juga buat, tapi kena rajin. Okay. So terpulang di tangan tuan-tuan perempuan nak pilih kaedah yang mana. Yang pentingnya kita tak buanglah sisa makanan kita selepas ni ke dalam tong sampah. Okay, kita ada proses lah. Maksudnya kita nak elakkan sisa makanan kita ni ke tapak pengurusan sampah. Kerana bila kita buang sisa makanan kita ke tapak pengurusan sampah, kita akan sebenarnya ia adalah antara punca lah pemanasan, pemanasan global ni, dan juga penghasilan larut, lesap ataupun licik di dalam tanah. Okey, kelebihan tadi ia dapat menambahkan kesuburan tanah, dapat bekalkan zat nutrien kepada tanah, dapat memperbaiki struktur pengudaran tanah, selain itu dapat menggantikan baja kimia. Kita akan pakai baja organik lah kira. Dan dapat memperbaiki saliran tanah. Kebaikan kompos tidak mengandungi biji benih rumpai dan juga haiwan rosak. Dan mudah dihasilkan. Hasil pertanian kita daripada baju kompos ni kita boleh tanamlah sayur, dan tanam sayur-sayuran kita tu adalah sayur-sayur yang organik. Dan juga kalau kata rajin dan fikir ke depan nak boleh buat apa, boleh jadi sumber pendapatan tambahan. Baja tu tadi kita boleh jual. Saya boleh bagi contoh sekolah yang saya pergi buat demo tu. Salah satu sekolah tu, sekolah Sanglang lah, memang sekolah yang berjaya menghasilkan baja kompos ni, dan mereka memang jual sayur dan jual baja tu sendiri kepada guru-guru. Hasil dia. So matlamat kita sekarang ni adalah zero waste home. Rumah sisa sifar. Sisa-sisa makanan kita jadikan kompos, bekas-bekas makanan yang kita beli, contohnya kita ada order daripada food services ni, yang hantar makanan, plastik-plastik, kertas, kita buat secara recycle. Kita hantarlah ataupun kita boleh jual balik kita punya bekas-bekas plastik tu ke tempat recycle, tempat kita semula. Dan diharapkan kita dapat mengamalkanlah gaya hidup sisa sifar, menggunakan kaedah yang organik. So saya harap dalam tempoh PKP kita ni ada lagi seminggu ni, bolehlah kita buatlah sesuatu yang dapat contohnya ia pun dapat mengisi masa lapang kita lah kan, berbanding mengisi masa lapang dengan memasak, daripada sisa ataupun bahan-bahan persediaan memasak kita tu, kita buatlah baja. Daripada baja tu nanti kita bolehlah gunakan untuk tanam sayur-sayuran kita ataupun untuk pokok-pokok bunga kita. Saya rasa itu saja taklimat saya berkaitan dengan pengurusan ni. Ya. Ini soalan-soalan ni teknikal kat ni. Orang suka buat kot ni. Soalan kejap saya. Ya. Doktor, it's okay, I bacakan. Maybe you want to refer kat slide nanti. Kejap saya stop sharing kejap. Soalan Dr. Latifah, hasil kompos akan jadi macam tanah or liquid? Soalan dia. Lepas tu yang bawah ni lagi daripada Dr. Maizatul tentang, ada contoh tak yang kita guna di Unimap? I think you boleh cerita pasal sekolah Sanglang tu Lepas tu sumber memang almost protein haiwan atau mix dengan sisa tumbuhan. Kemudian ada lagi Nur Shirin ada soalan ni, dia tak angkat tangan. So buat masa ni tu je lah soalan dia. Dr. Nis tolong jawab. Untuk yang soalan pertama tu, hasil kompos akan jadi macam tanah atau liquid.
hasil kompos kita akan jadi seperti tanah lah, humus. Okey, untuk liquid tu itu kaedah lain pula. Itu kaedah baja cecair lah kita panggil. Kita boleh guna sisa makanan tapi sisa makanan yang terpilih. Contohnya kita gunakan sisa buah sahaja. Okey, dan juga kulit telur. Itu boleh jadi, itu kita boleh buat liquid. Okey, yang hasil kompos yang saya tunjukkan tadi ni kebanyakannya akan menjadi seperti tanah, humus. Okey. Soalan yang kedua daripada Dr. Numazatul Ni saya dah compile kat bawah chat ni. Okey. Ada contoh yang telah diamalkan baju kompos. Okey, yang di UNIMAP yang kita buat adalah dalam program co-curriculum lah. Okey, apa nama tajuk tu Dr. Kat? UZW Manusia dan Kelestarian Alam, projek student. Ya, projek student lah. Kita sebabnya kita dah dikategori dalam Green Campus kan. Jadi salah satu projek yang dibuat di UNIMAP ni adalah membuat, kita ada satu tapak kompos lah di situ, di sebelah library. Okey, ya ini itu salah satu tapak. Dan yang terbaru kita ada yang mungkin akan dibeli kot Dr. Khadijah untuk kita punya saya explain yang Kosem punya. Akan ada reaktor lah kompos, reaktor kompos yang akan digunakan. Okey, itu lebih mudah lah. Okey, kalau kata yang menggunakan SKM yang ada di sebelah library tu, dia kena rajin tu lah, dia kena datang lah. Maksudnya sisa makanan tu itu yang kita buka sebagai subjek okey tu. Kita gunakan pelajar untuk mengambil sisa makanan di setiap kafeteria yang ada di Kolej Kediaman. Okay, untuk dimasukkan ke dalam bekas. Dan kita menggunakan sisa-sisa daun-daun kering, rumput-rumput yang ada ni untuk dijadikan bahan perang tadi tu kepada kita punya bekas kompos. Okay. Sumber memang almost protein haiwan saja ke and mix dengan sisa tumbuhan. Okey. Protein, protein sisa tumbuhan itu adalah sumber hijau. Okey, nitrogen, sumber nitrogen. Memang kita boleh kita campurkan. Okey, sebabnya kalau kata kita buat food preparation kita pun kita ada kulit bawang, kita ada kalau kata ikan, kita ada tulang kan, tulang ikan, and then kulit udang. Semua tu adalah sumber nitrogen lah, sumber nitrogen kita kata. Sebabnya kalau dalam kompos ni kita perlu ada dua sumber ni, karbon dan nitrogen yang cukup. CN ratio dia kena cukup untuk hasilkan kompos. Okay, ada lagi tak soalan saya tertinggal? Yang pasal apa, kenapa ada seorang beritahu lah Dr. Numaizatul ni, dia kata jiran dia guna kompos tapi diserang kulat. Ada kaitan ke kompos dengan serangan kulat tumbuhan ni? Dia guna kompos, dia guna sebagai baja ke? Teknik satu untuk pokok-pokok sayuran dia dan semua pokok diserang kulat menyebabkan semua pokok mati. Okey, kita nak kena tahu juga yang dia pakai kompos dia tu, kompos apa? Apa yang dia masukkan dalam kompos dia tu. Okey, sebab setakat yang saya buat dan saya gunakan, serangan kulat ni tak adalah pula kan. Dan selalunya pokok ni akan menghasilkan daun yang lebat lah dan hijau. Okay, serangan kulat ni kemungkinan ada unsur-unsur lain lah yang terdapat dalam dia punya baja kompos tu. Itu yang kita tak tahulah kan. Mungkin kena tahulah apa ingredients ataupun sumber-sumber apa yang dia masukkan. Kemungkinan ada benda-benda lain lah kan menyebabkan pokok tu mati. Ataupun dia mungkin guna direct. Contohnya kalau kata dia pakai teknik air beras. Okey, dia pakai air beras. Kemungkinan air beras yang tidak disimpan semalaman guna direct pada pokok, pokok akan mati sebab dia masih ada kandungan klorin kat dalam tu. So kita kena peram air tu dulu, air beras tu. Kita tak boleh simply tuang lah.
ke dalam kepada pokok-pokok kita. Okey. Okey. Ada lagi? Oh, jiran saya punya sisa makanan harian. Okey. Dia bubur direct kot Dia bubur direct kepada tu. Maksudnya kemungkinan ada ni kot. Berminyak, mungkin dia kena bilas dulu dengan air lah. Sisa makan harian tu. Okay, berminyak pun kadang memberi kesan kepada pokok kan. Sebab tu tadi kadang sisa yang berasid, berasid tu yang juga akan boleh memberi kesan kepada pokok tu juga. Okay. Ada lagi ke nak tanya? Yang nama Nushirin tu dia dah angkat tangan, tanya apa soalan tak? Oh, ada lagi tanya, tanah untuk buat kompos ni tak kisah ke tanah jenis apa? Ya, tak kisah tanah jenis apa. Tanah merah tu pun boleh, tanah hitam pun boleh. Yang selalu yang digunakan adalah tanah hitam lah. Okey. Tanah hitam yang paling baik lah kalau kita nak guna tu. Okey, memang dia adalah tanah, apa orang panggil tu tanah gambut kan yang panggil. Okay. Ada kemungkinan nanti ada jual set bahan untuk buat kompos. Okay, kompos kit lah. Boleh ya, dah tekat dah. kita boleh lah kot kalau kata ada yang berminat lah. Kita boleh buatlah kompos kit ni. InsyaAllah. Okay. Yang tadi saya nak ulas pasal tentang KOSEM kan. KOSEM punya inisiatif lah tahun ni. Di Unimed secara kasarnya kita punya sisa makanan datang daripada vendor makanan lah sebenarnya yang jual-jual kat kafeteria. Jadi ada perancangan dia nak beli mesin kompos yang 24 hours. Kena ada investment lah, wang investment untuk dapatkan sisa kompos. Kompos mesin ni lah. Ni sebab kita nak tengok dah 2 tahun dah sebenarnya kampus sehari duk melihat macam mana nak uruskan sisa makanan kat Unimap. Ada tu dia agak labor intensif nak kena pergi dekat vendor, lepas tu bawa ke tempat kompos yang bukan dekat dengan kedai makanan. Kemudian ada isu bagaimana peniaga tu sendiri mengasingkan, kadang dia bagi sampah makanan tu dicampur dengan plastik, jadi agak sukar lah. Memang labor intensif lah kalau kita kata kita nak minta everyday seorang untuk buat kerja-kerja tu. Jadi dia punya perancangan adalah nak beli mesin lah dalam 24 hours, akan asingkan lah, akan readykan terus kompos hitam. Dia pakai electricity semua, dia agak menggunakan bajet kewangan lah itu. Sebab dia adalah inisiatif universiti dan kita dah 2 tahun dah saya duk tengok macam mana nak buat ni, cara yang terbaik. Yang ini ialah antara cara yang paling sesuai lah dengan gaya hidup. Tu yang kena check gaya hidup. Contohnya macam bokashi, saya buat bokashi sebab saya tanah ada, cuma greens and browns tu tak ada, pokok tak banyak sangat. Jadi bokashi ni saya boleh vouch lah, dia tak berbau, dia bau macam tapai. Tak berbau ni lah, dia bau tapai lah sebab dia bau masam-masam je lah kan. Bau macam kalau yang SKM di Unimap tu kalau nak tahu bau ke tidak lah kan, sebab bau ni ikut hidung masing-masing, sensitif tak sensitif kan. Dia pergi kat situ memang tak ada bau. Kalau you buka tong tu adalah bau. Dah buka tong tu barulah ada bau sebab dia ada proses penguraian kan dekat situ. Binatang pun tak ada kat situ. Saya tak nampak lah lagi binatang merayap. Jadi kalau dibuat dengan betul, SKM tu memang tiada bau lah, tak mengganggu lah orang kata dengan kawasan sekitaran. Okay, kalau yang rumah simen semua ni ada kan boleh buat kompos dalam pasu, Dr. Ines? Dalam mana? Dalam pasu. Ada boleh. Kan? Itulah. Dan kalau kata kita tak ada bekas lah kan, kita tak ada bekas plastik dan sebagainya, kita boleh guna pasu, tapi kita gunalah teknik yang sama. Guna pasu tapi kita buat layering juga. Boleh. Jadi pasu tu sendiri nanti dah tanah dia. So kita boleh lah, lepas sebulan tu kita boleh lah gunakan
direct terus nak tanam pokok dalam tu. Itu agak efisien jugalah kan. Layer sampai masa dalam tu dah boleh guna lepas tu. Dah condition kan. Dan sebenarnya proses kompos ni kalau kata malas tu yang jadi lama. Okey, sebab kita masuk sistem makanan, kita masukkan serbuk kompos tu tadi, so kita biarkan dia. Kalau nak rajin, kena rajin gaul lah. So cepatlah proses penguraian tu sebab dia kita bagi inject. Bila kita gaul tu sebenarnya kita inject oksigen dan kita bagi udara lah kepada bakteria tu sama untuk apa tu aktif dalam tu. Tanah ni kalau tak ada boleh lah kot beli tanah yang apa, tanah gambut, tanah kat nursery lah kan. Ya, tanah nursery tu boleh lah sebab tanah nursery tu selalunya dia dah buat percampuran dah tu. Kalau kata mudahnya tanah hitam yang kedai RM2 tu pun ada. Guna tanah tu. Yang tu pun boleh tanah hitam tu. Okey, kucing. So lah kita kena hati-hati dengan kucing lah. Sebabnya dekat tanah kita ni kadang dia memang suka datang. Kan? Saya pun ada pengalaman lah. Saya cuba nak buat dengan kaedah di dalam tanah. Tapi tak boleh sebab saya ada kucing. Kucing datang. Nak buat baja dia pula kat situ. Okay? Dia mengganggulah proses. Jadi saya ambil inisiatif tu, saya tukar alternatif lah, saya buat guna tong. Itu lebih sesuai. Ada soalan kat FB tempoh 4-6 minggu tu selepas tong penuh ke? Tak semestinya tong tu penuh. 4 hingga 6 minggu tu mungkin peringkat yang di bawah. Sebab tadi dalam teknik Takakura tu tadi, dia akan letak, kan kalau kata penuh, tong tu penuh kita kena asingkan kan. Kita kena asingkan, kita biarkan dalam satu bekas yang lain. Yang tu yang kita akan jadikan dia matured tu. Sebab proses ni akan hari-hari akan berlaku. Kita akan isi sehingga penuh. Jadi kalau kata menggunakan kaedah bokashi, di bawah dia itulah hasil yang di dalam tu kadang-kadang tak semestinya penuh, ikut jenis sistem makanan kita yang kita ada lah kan. Kalau kata banyak penuh, maybe kita kena tunggu kita kena biar dan kita kena buka lah bekas yang baru. Itu adalah dia punya penambahan ataupun cara kita nak bagi kita punya kompos tu jadilah kan. Okay, soalan lagi daripada that's why saya suka yang kaedah SKM sebab kita ada pintu di bawah dia. Once siap, walaupun tong kita tak penuh, okay, tapi dah kita punya bekas tu dah maksudnya kita punya kompos tu dah lebih dah 4 hingga 6 minggu dah. Jadi kita boleh ambil hasilnya di bawah, yang di atas masih berjalan, proses tu masih berjalan di atas. Yang di bawah kita boleh ambil. So tong yang itulah dicadangkan tu kita pakai tong yang tinggi lah kan. Maksudnya ruang tu masih ada lah untuk kita lakukan proses tu. Soalan tanah hitam tu dalam pasu sebungkus tanah tu sesuai ke berapa bungkus? Tengok pasu besar mana. Layer tu kena kita nak buat layer tu kan sebab kita nak campurkan dengan daun. Kita bukan guna tanah semata-mata. Kita tengok kesesuaian lah. Kalau pasu kita tu besar, mungkinlah kita ikutlah anggaran ketinggian dia 1 kaki, kita bubur kan tanah hitam, tu bubur sistem makanan, kita tutup dengan daun kering pula dan seterusnya lah. Macam saya pakai bokashi, memang dekat dalam rumah bekas tu, tak payah keluar, tinggi tu dikubur. Selepas selesai kan malam tu dah settle, habur serbuk tu dan tutup lah. Jadi tak ada masalah lah. Memang sesuai untuk orang doktor lah dia memang itulah selalunya. Cumanya itulah kos dia lah. Kalau kata nak beli harga di pasaran, kita boleh tengok sendirilah. Ada yang harga memang RM50 ke atas lah kan. Betul Khadijah? Betul. Dia punya investment dia agak tinggi lah. Agak tinggi lah untuk yang tu. Tapi kita beli sekali je. Sekali. Lepas tu dia punya output dia ialah air dia lah kan. Air baja tu kan. Air baja tu jangan buang lah. Air baja tu kita boleh guna lah pada pokok-pokok. Jangan buang pula air tu.
Dia lagi satu kegunaan dia, tanah-tanah ni. Kalau kita rasa tak ada pokok nak ni ke, kalau nampak tanah yang apa, rumput tak mau hidup, actually tabur je kan dia punya kompos ni nak bagi soil tu sihat Ya, balik. Boleh. ya betul. Boleh? Kita taburkan saja. Roshidah dia tanya, tak payah tambah tanah lain ya selain tanah hitam. Tak payahlah, tak nak pakai tanah hitam sebab kita dah ada sumber nitrogen kat situ kan. Kita nak sumber karbon. Karbon tu lah daripada sekam padi ataupun daun kering tu lah. So okay. Okay kau boleh saya serahkan pada kami lah. Oh ada lagi. Kalau output dalam bentuk liquid, sisa buah boleh digunakan untuk tanaman hidroponik tak? Untuk gantikan baja, ya boleh. Boleh menggantikan baja AB sebagai baja chemical tu. Boleh tapi kalau output dalam bentuk liquid, okay. Kemungkinan compost tea yang kita dapat tu adalah very high concentration kan nanti. Okay, jadi kita mungkin kena dilute dulu. Mungkin kita akan daripada situ dilute dululah, maksudnya 1/10. Okay, sebab baja AB pun yang diorang guna untuk hidroponik tu pun dia ada dia punya dilution ratio dia kat situ. Okay, sebabnya bila jadi liquid compost tea tu dia akan pH dia agak tinggi lah, so kita kena buat dilution sikit lah. Sebenarnya kalau kata kita nak gantikan tu try and error lah juga. Okay, dalam kita punya sistem hidroponik tu. Okay, jadi sudah lama dah ni. Okay, itulah. Lebih dah masa kita Khadijah dah. Kita move dengan, okay, terima kasihlah Dr. Nis. Nanti kalau ada soalan lagi, boleh. Dr. Nis ada ke sampai hujung? Soalan Ya, saya tunggu. Okay, saya akan jawab dalam chat ni pun tak apa. Alright. Lepas tu I think ada yang nak tanya slide kot. Yang you buat comparison tu very interesting, yang susah nak dapat tau sebenarnya all these techniques kan. Kalau nak Google dari YouTube semua ada tunjuk cara nak buat masing-masing, tapi dia punya the summary of these techniques ni memang tak pernah jumpa lagi sebenarnya. Okay, insyaAllah saya boleh bagi yang tu. Okay, you share dengan Kosam, kita boleh distribute lah dekat ni. Okay, boleh. Postmaster ke all these participants. Okay, terima kasih Dr. Khadijah. Saya sambung dengan yang ni lah, yang recycle ni. Right. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya tak nak ambil masa yang lama untuk recycling. Sebab kita dah buat sebelum ni untuk recycling, what to recycle and so on. Jadi saya nak ringkaskan lah tentang recycle punya topik ni. Saya sedar, I think semua orang dah tahu dah kena recycle. Apa nak recycle tu masih lagi banyak soalan, dan macam mana dia punya challenge dia punya cabaran dia buat bercerita pasal sekitar semula ni. Dia sebab majlis daerah masing-masing guna cara yang berbeza. Cara yang berbeza untuk ni kemudian diikut industri tu. Kalau kita nak cari dekat Google pun tak semestinya sama. Orang kat US buat cara lain, dalam US state dia pun cara lain, dekat UK cara lain. Jadi kalau kita pergi lain negara pun memang cara masing-masing. Jadi saya cuba untuk mudahkan untuk kawasan Perlis lah, sebab saya duduk Perlis, dan apa yang didapat makluman daripada SW Corp dan juga Idaman lah selama kami bekerjasama. Unimed ada MOU dengan Idaman untuk recycling program ni. Jadi isu recycle ni paling mudah lah, paling mudah ialah letak kat luar yang seminggu sekali kutipan. Memang tu paling mudah. Jadi Dr. Ibnis ada cerita tentang sisa makanan, sisa pukal, sisa kitar semula, sisa elektronik, semua ni yang datang daripada rumah dia panggil sisa domestik lah. Okay, sisa domestik. So jadi musim PKP ni, dengan penghantaran makanan, dengan kita tak boleh makan kat kedai, jadi kalau beli bungkus lah, kalau beli bungkus akan ada sisa ekstra, kalau nak masak pun akan ada sisa.
daripada botol kicap lah, sos lah, plastiknya, pembungkusan, mesti ada lah benda tu sikit atau banyak. Dan ada juga yang ambil kesempatan musim PKP ni untuk buat spring cleaning, berkemas lah orang kata lain. Jadi dalam berkemas ni dan untuk mengurangkan lah sisa ke tapak pelurusan sisa, isu dia tapak pelurusan sisa ni tak banyak mana. Sekali dah buat banyak sangat, pemanasan global. Kalau tak ada susah juga. Jadi kita kena pandailah menggunakan waste dan saya dapatilah saya daripada beberapa video saya dengar dia antara KPKT Jabatan Kerajaan yang mendana sikit nak kena menjalankan. Dia lebih kepada kebajikan lah. Tak buat kotor, buat mahal. Jadi inilah antara cara-cara yang terpaksalah kita sebagai individu untuk uruskan sisa sendiri dahulu. So biarkan dia jadi habit, tak dia jadi habit lah. Habit tu kena buat selalu. Okey. Ini kita mula dengan kertas. Okey. Kalau kalau kertas, okey. Kalau kertas adalah benda yang boleh recycle. Kalau plastik, kategori ni lah sisa letak dekat luar tuang sampah main je. Yang kan ada yang hijau. Yang hijau tu basically kan bubur makanan, bubur pampers, sisa makanan, sisa pampers dengan tisu-tisu kotor, you punya mask. Yang tu tempat dia. Yang lain daripada tu sebenarnya luar tuang sampah. Alright. So kita mula cerita pasal langsir lah. Langsir ni dah 7 tahun dah. Tak ubah saya. Okay, saya diri sekejap. Yang ini kita nak cerita pasal sisa yang boleh jual. Sisa yang boleh jual ni, dia punya catch dia ialah kena ada orang nak beli dulu. Nak ada orang beli, kena ada industri. Jadi yang itu yang agak paling sukar kita nak tahu ataupun nak kategorikan sebab ada harga lah macam-macam. Jadi contohnya lah, sekarang ni baru start sekolah, mungkin ada yang ada buku anak-anak. Yang ini ada 2 jenis kertas Yang tengah-tengah ni ialah mixed paper. Dia kalau kita nak rasa dia licin kat luar, dia macam majalah. Ni adalah kategori mixed paper. Okay, yang ini boleh dikitar semula. Jadi hari yang seminggu sekali tu letaklah di luar. Saya minta letak di luar tong sampah dan asing elok-elok untuk mengelakkan ada orang korek-korek dalam tong sampah lah semua tu kan. Kalau letak elok-elok kat luar, insyaAllah dia tak bersepah lah benda tu. Okay, jadi kalau nak jual, yang beza dia, yang ini adalah kertas. Okay, nilai dia mahal sikit berbanding dengan mixed paper. So yang ini boleh dikitar semula. Sama dengan buku-buku yang textbook ni lah macam ni. Okay, kat luar ialah jenis lain. Ini walaupun dia berwarna, dia dikira kategori kertas ini. Alright, jadi buku-buku sekolah ini. Sekiranya tak sempat lah, yelah sekali nak buang mungkin tinggi menggunung, campurkan sahaja, dia akan kira sebagai harga mixed paper. Itu untuk kertas. Kedua, kalau ada yang suka minum air kotak, yang ini juga boleh recycle. Jadi dia tak sepatutnya masuk dalam tong sampah sisa makanan. So oleh kerana hanya seminggu sekali sahaja benda ini dikutip, jadi kadang-kadang takut bau, takut semut kan, air kotak kan manis-manis kadang-kadang. Tolong bilas je lah dia punya ni. Okay, bilas saya lipat sebab tak ada ruang. Okay, lipat. Lepas tu kita boleh, ini akan dikategorikan sebagai mixed paper. Okay, macam saya kata lah, sayangnya kita duduk di tempat yang tak banyak facility recycling. Kita tak ada kotak yang macam dia kata nak recycling. Kalau kita nyanyi lagu Milo yang flip-flop tu pun, kita tak ada tempat nak buat di Perlis ni. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita letak di luar tong sampah. Satu, kedua, kalau kita cukup bersabar dan rajin, ada ruang untuk letak dekat untuk himpunkan, insyaAllah sebulan sekali kalau tak ada PKP lah. Okay, Unimap akan buat collection di 3 kampus kalau ikut pos masa selang sebulan memang akan ada untuk kita buat collection. Kalau tak sempat juga ada sangkar-sangkar di taman-taman yang ada, tapi saya dapati kat situ kadang-kadang disalahgunakan. Orang lah salah guna benda untuk kebaikan ramai. Jadi kalau kita nak rasa lebih selamat, untuk ni kita boleh hantar mengikut jadual Unimap.
tak perlu pun berada di sana, ada masa dia, you letak you punya sisa dan you just letaklah nama dan nombor telefon, dia akan tolong hantar ke tempat pengumpulan barang-barang recycle. Yang ni kotak minuman. Ada juga yang contohnya yang ini tisu. Okey. Yang ini juga boleh di recycle. Okey. Apa lagi? Kotak tisu ni pun boleh di recycle. Kertas-kertas biasa, kertas-kertas resit boleh kita hantar. Ini adalah contoh kotak-kotak yang ada. Rasanya kalau ada yang beli kasut ke apa pun akan ada kotak. Cuma saya nak bagi tahu lah, recycle ni bukan jalan yang pertama yang kita patut amalkan lah untuk lifestyle. Sebenarnya the first one kita kalau boleh tak nak guna langsung. Kita kurangkan penggunaan, tapi kadang-kadang benda-benda ni dah datang package dia macam tu kan. Jadi apa yang kita ada depan mata, inilah yang terbaik kita boleh buat. Jadi ini adalah antara barang-barang kertas. Jadi kalau cardboard macam mana pula cardboard? Cardboard ni ada dua jenis Yang ada jenis cardboard, ini dipanggil cardboard. Okey, cardboard, kertas jenis cardboard. Lagi satu ini dipanggil perforated cardboard. Kalau nak tengok dia punya sisi dia ada ruang-ruang udara. Yang ini pun boleh di recycle lah. Okey, dia panggil perforated cardboard. Okey, boleh tengok dekat sisi ni. Zaman online shopping ni ramai yang dapat kotak boleh check. This is recyclable. Saya rasa kalau you letak dekat luar rumah sekejap aja hilang benda ni. Orang lain yang kutip tak sempat. Dia punya waste collection punya authority correct. Okay, that's on paper. Kedua, plastik. Plastik ni suka tak suka dia ada dalam life kita sekarang. Suka tak suka ada dalam life kita, tapi yang kita boleh buat, ialah saya bagi contoh lah. Paling mudah, paling famous orang tahu is this one lah. Okay, PET bottle. Mesti ada label lagi kan, recycling. Okay, ini adalah yang paling mudah. Yang kita semua dah tahu, ini adalah plastik nombor 1, dia panggil PET bottle. Okay, so macam mana nak tahu? Biasanya dia plastik-plastik ni ada tanda. Dia akan tulis ada segitiga tu menandakan resin dia apa dia, untuk menunjukkan dia adalah polyethylene. Okay, ni ada contoh. Again kalau rasa nak simpan tu lama, bilas je siap-siap supaya tak ada semut, tak ada inilah pest dekat situ. Ada yang tak tahu juga, contohnya kan yang raja-raja beli biscuit ke kopi kacang, yang ini also ialah PET. Tengok je kat sini, I hope you can see. Okay, dia punya triangle dia ada PET. Jadi ada setengah bekas minuman yang berstraw kita beli kat kedai pun daripada PET. Yang ini boleh dikitar semula. So janganlah buang dekat dalam tong sampah hijau. Sebenarnya kan kalau dekat Perlis ni benda-benda tu kalau dijumpa dalam tong sampah dan diorang tengah buat operasi, kita boleh dikenakan compound ataupun sekarang ni rasa ada notis kot kalau ni. So ada authority lah yang akan check. Dia adalah merupakan kesalahan untuk tidak mengasingkan sisa. Cuma saya rasa tak ada lagi kot yang kena saman. I'm not sure yang tu, tapi boleh disaman. Ayatnya boleh disaman tak asingkan. Iaitu adalah plastik-plastik yang saya tunjuk tadi adalah nombor 1 plastik PET. Okay. Dan yang kedua, triangle nombor 2 ialah plastik dipanggil plastik HDPE. HDPE ni selalunya ialah botol-botol sabun. Botol-botol sabun, or you punya deterjen, sabun, pewangi pelembut fabrik, semua akan menggunakan botol-botol ni. Macam mana nak kenal dia agak tebal agak tebal mungkin sebab bahan kimia dalam dia agak korosif. Alat-alat pencuci muka yang sabun base lah, sabun soap. Dia akan menggunakan plastik jenis HDPE. Yang ini juga merupakan ada benda-benda yang boleh dikitar semula. Okey, yang ketiga yang saya nak sentuh adalah PP nombor 5. Nombor 5 ni kalau biasa kita jumpa di kedai-kedai pembungkusan makanan sejak kebelakangan ni kalau saya perhatikan lah polystyrene tak ada, makin kurang kesedaran mengenai penggunaan polystyrene dah lebih baik, dan the next best alternative yang ada
Okay, untuk peniaga lah sebab dengan harga macam-macam kan, banyak yang guna contoh ni. Okay, ini adalah PP, so jangan buang. Okay, kalau nak jual memang kena bersihkan lah. Tapi kalau kita nak letak kat luar, apa tu, minta dibilas lah supaya tu lah kan, binatang-binatang, semut-semut tak ada. Jadi nak kumpulkan tu pun taklah rasa akan mengotorkan kawasan dan mengelakkan pest-pest datang. Jadi ini antara dia lah. Jadi coming soon kot raya ke kuih, bekas-bekas balang-balang raya semua tu kategori dalam PP kebanyakannya. Jadi harap-harap jangan dibuang lah bekas-bekas ni sebab kita boleh kitar semula. Dan saya perhatikan material PP ni makin lama makin tinggi harga untuk kitar semula. Saya rasa mungkin sebab demand dia okey dan industri yang support pun ada makin banyak. So the more bila kita semula ni ialah satu rantaian perniagaan sebenarnya nak dapat cycle tu. Jadi sekiranya ada demand, selalunya benda ni akan ada harga lah. Okay, ini adalah antara barang yang biasa kita dapat dan kadang-kadang dah berlebihan dah ni untuk ni, dan dia boleh dijual, dia boleh dikitar semula, so jangan buang. Alright, so itu adalah plastik. Jadi kalau nak ingat nombor dia senang je, 1, 2, 5. Selain daripada itu ada nombor baru LDPE, tapi dia agak sukar nak kelaskan sebab kadang-kadang dia terlalu nipis. Contoh-contoh yang LDPE ni macam straw, jadi dia sangat sukar untuk diketahui status boleh kitar semula ke tidak. Memang kalau you hantar pun nilai dia 10 sen, tapi di sebaliknya pun dia orang kena pilih lagi sama ada cukup sifat, cukup tak dia punya konten untuk dijadikan the next polymer. Di situ saya pernah lah buang plastik di luar tong sampah, plastik nipis dan tak diterima, jadi masuk balik dekat dalam tong hijau. Jadi saya dah terkena, bukanlah dah terkena, mungkin tak boleh kot plastik ni dibuang, makanya simpanlah di rumah. Okay, yang itu kertas plastik. Ada lagi barang-barang lain yang bernilai untuk kita buat kitar semula lah. Contohnya tin. Ada yang ni saya ada tin sardin je sebab sorry tak minum susu tin kat rumah. So susu tin, all these tins boleh dikitar semula. Again mungkin dia akan ada bau, bilas. Kalau lagi bagus dia cuci dengan sabun tu lah, tapi again okay, at least benda-benda ni boleh dikitar semula. Loose screw. Okay, beli skru ada ekstra, semua tu adalah bahan-bahan logam yang ada nilai, jadi jangan buang, boleh hantar untuk recycling. Saya paling seronok hantar recycling sebab bila letak dekat luar kan, saya dapat dengar lah pekerja-pekerja yang petik sampah tu sangat gembira kot tengok barang-barang recycle. Mungkin ada nilai lah kepada mereka sebab dia kumpul semua. Jadi saya pun secara tak langsung dapat membantulah, kita secara langsung dapat membantulah mereka ingin menambah pendapatan. Kalau kita campur lah ke dalam sampah, dia akan korek, dia akan kotorkan semua, jadi dia punya nuisance tu lebih daripada ni, sebab yalah bila dah campur dengan sisa yang berbau semua orang not happy with that. Okay, jadi sebab tu kita ambil langkah ini, kita buat sendiri dulu dengan perkara ni. Jadi kalau kalau rasa agak nak kena tunggu sebulan sekali tu agak sukar, I think harap dapat implement lah cara ini supaya kita dapat kurangkan sampah yang dibuang di landfill. Okay, now ada banyak soalan tanya. Okay, ada banyak soalan orang tanya pasal botol kaca. Botol kaca yang ni orang bagi hadiah kata. Okay, so botol kaca ni sebenarnya sadly to say, walaupun banyak tempat ataupun kita jumpa bekas recycling industri di Malaysia tak berapa baju sangat, tak ada industri yang menerima botol kaca ni. Okay, jadi kan dia botol kaca made from pasir, silika dengan pemanasan, jadi saya rasa industri dia tak boleh tampung kot kos dia untuk recycling dan dia tak boleh dikitar semula dan tak ada nilai. Okay, jadi untuk benda-benda yang macam ni, kalau kita boleh upcycle means kita gunalah untuk benda ni, mungkin dari tempat letak rempah ke, ataupun dia punya sos ke, ataupun any liquids, ataupun ni boleh jadi bekas pensel kita
reuse lah ataupun repurpose. Itu je cadangan untuk botol kaca ni. I tahu ada yang botol sos, ada botol kicap, there's a lot of things lah yang ada, tapi dia bukan dalam kategori barang yang boleh dikitar semula dan tak ada nilai, cuma you boleh letak dekat luar sebagai sisa bukan. Okay, itu adalah antara contoh-contoh barang yang boleh recycle. Okay, ada juga ada perkara lah yang saya nak share. Sebenarnya saya tak perfect kalau you jumpa saya dekat mana-mana, mungkin saya ada jugalah. Saya nak tunjuk ni sisa plastik saya 2 bulan. Banyak ni tau, 2 bulan, 3 bulan. Banyak sangat. Jadi saya tak gamak nak buang. Saya tak gamak nak buang dan saya simpan. Cuma sekarang ni bila antara barang yang saya suka guna ialah kaki. Kalau tengok kaki ni merupakan antara barang yang tersampah dekat rumah saya. Sebab apa? Kaki ni harga dia RM5 dan saya boleh guna semua plastik ni. Saya dah bertahun tak beli plastik sampah. Sebab saya duk guna apa yang ada dekat rumah ni, tu pun tak habis-habis. Jadi kalau kita tengok dekat online punya platform kalau kita try, saya banyak kali dah tengok, saya cuba tengok top sales contohnya dalam sebulan orang beli 1.4k plastik sampah. Tu punyalah banyak orang beli plastik sampah dan at the same time dekat rumah kita pun dah penuh dengan plastik. Jadi agak sedih lah nak tahu macam tu. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah penggunaan plastik sebab dia tak ke mana pun nanti dia akan tak ada fungsi yang lebih, dan kurangkanlah penggunaan plastik sekali guna. Jadi these are the things yang ada. Saya ada slide juga disediakan, but saya rasa dia ialah perkara yang berulang. Jadi saya move on to questions lah, senang benda ni. Okay, soalan okay, alright, bolehkah UNIMED wujudkan tempat untuk staf dan pelajar? Okay, Cik Nurhuda, ada dalam perancangan kita tengah dapatkan derma daripada idaman untuk letakkan drop off center, okay, untuk hantar barang yang telah di-recycle. Setelah pelajar dan staff dah familiar dengan cara-cara nak recycle, saya harap ni lah, maknanya dia bukan hantar macam orang kata kalau hantar tin ni pergi hantar ada isi konten dalam ni, yang itu tak berapa bagus lah, sebab nanti bila ada binatang datang, jadi akan ada extra ni lah untuk ni. Okay, kita akan ada center ni memang dalam perancangan untuk kita buat. Alright, daripada FSGM, buku bahasa Arab yang Quran ke mana diserahkan? Okay, yang ini kita saya rasa buku-buku yang berasaskan pendidikan agama ni saya kena rujuk dengan ustaz cara dia perlu diuruskan. Sekiranya saya memang kena rujuk dengan ustaz, saya tak berani nak bagi komen yang tu. Kalau rasa was-was, saya rasa elok asingkan. Cuma proses untuk nak bagi tahu lah, proses untuk kita buat recycling is basically dia akan lumatkan, dia akan ricih kertas tu kecil-kecil, dia akan lumatkan jadi pulp. Okay, masa dia lumatkan tu, dia akan keluarkan semua ink tu. Ink hitam tu akan dikeluarkan dan dibuang. Jadi mungkin perkara tu nak kena rujuklah orang yang lebih arif tentang cara pelupusan ni. Sebelum ni saya ada jumpa sistem di mana dia kumpul Al-Quran lama. Saya rasa 3-4 tahun lepas kot. Memang kena saya tak boleh nak komen benda tu, kena check dulu. Alright, 1 center timbang rekod nanti baru masuk. Okay, sudah dia dari sekali tu. That center akan macam RFID card, dia boleh scan in code and then terus bubuh dalam sangka dia. Alright. Okay, plastik pembungkus sabun refill tu boleh recycle juga ke? Okay, plastik pembungkus refill tak boleh recycle. Alright. Dia bukan kategori, dia macam plastik bungkus potato chips kan. Jadi apa yang orang buat ialah dia buat eco bricks.
Eco bricks ni adalah satu cara lah, kaedah untuk elakkan hantar ke landfill. Alright. Okey, adakah kemungkinan mungkin boleh letakkan 1 hari 1 jam untuk penghantaran dan seorang staff. Thank you dah. InsyaAllah kita cuba yang itu untuk recycling. Ya betul, sekarang ni isu dia macam itulah. Ada, macam saya lah, rumah pun bertimbun kan barang-barang ni, macam mana nak uruskan, tak kerap. Ada juga yang buat pandu lalu, tak silap saya baru SW Corp buat. Saya akan update lah macam mana buat, bagi saya try dulu. Jadi tak jadi, dan saya akan update lah macam mana how to do and how to do it. So bagi tahu dengan tak cuba tu nanti nak cerita kat orang pun tak berapa tepat lah kan. Alright. Ada kemungkinan RFL Center diwujudkan di beberapa fakulti dan kolej kediaman. Okey, dia begini untuk collection center, sama ada kita buat banyak ataupun kita buat kerap. Jadi ada dua benda. Okay. Bila kita buat banyak, ada kemungkinan sisa tu tak cukup untuk lori tu datang kat situ. Kedua, dalam tempoh penyimpanan barang-barang itu ada kemungkinan lah sekiranya selalunya ada yang tak bertanggungjawab cara dia bubuh kat situ, ada kemungkinan sisa tak cukup banyak ataupun sisa yang tak betul berada di situ. Ada dua benda itu yang akan menyebabkan universiti terpaksa spend masa dan duit untuk benda macam tu. Contohlah baru ni saya kemas tempat pengumpulan sisa e-waste kita. 1/5 sahaja adalah kawasan yang e-waste, yang lain semua saya tak tahu apa benda kat situ. Ada langsir lah, macam-macam ada dekat situ. Jadi kita boleh buat lah, tapi kita dah cuba dah sebenarnya, ada sangka RFL recycle di asrama PFI 2. Malangnya tak digunakan sepenuhnya, mungkin juga kurang pendedahan, kurang information tentang ada kat situ. Tapi kita akan cuba. Sekarang ni kan the best solution untuk recycling ialah berkala sebenarnya. Sebab untuk mendapatkan lokasi, kita kena ada banyak paperwork lah nak bagi. Dan kedua, bila dia berkala, kita boleh menggunakan tempat secara sementara. Jadi lokasi dan tanah adalah sesuatu yang berharga sebenarnya. Jadi bila dia dalam keadaan datang dan pick up dan balik, dalam keadaan itu kita tak menggunakan lokasi yang kekal. Sebenarnya kat Unimap ni tanah-tanah ada perancangan masing-masing. Jadi saya tak boleh suka hati letak satu tempat untuk itu. Yang kita boleh buat adalah buat berkala, ataupun tempat tu adalah sementara. Maksudnya hari ni kita nak kumpulkan, tempoh seminggu you bawa keluar. Sebab saya rasa tak adalah satu hari you boleh bawa keluar like 3-4 plastic bags untuk recycle kan. Dia sebenarnya lagi kerap you buat sikit-sikit, dan secara amalan dia pun itu memang yang terbaik lah, kita akan reduce. Okay. So kemungkinan RFL Center diwujudkan di fakulti atau kolej kediaman, mungkin lebih kepada collection center lah yang tu. Sebab kita kena bincang dengan pihak yang mengumpul ni untuk mendapatkan persetujuan nak ini. Contohnya lah macam cabin tu kan, cabin yang center tu sekali kita nak set up memang akan lebih kurang, kalau nak mistaken lah, dalam 20,000, 30,000 juga harga dia. Jadi dia punya investment agak tinggi lah berbanding dengan cara sekarang. Jadi pada saya lah, kita buat yang boleh buat dulu, dan yang structured punya tu akan dilaksanakan, cuma mohon bersabar sampai masanya akan adalah structurednya. Yang penting sekarang ni you kena tahu dulu macam mana nak asingkan dan mana nak letak yang tu. Dan paling mudah memang kat luar rumah. Kalau you nak buat kat Unimap pun boleh, tapi dengan keadaan sekarang untuk student, contohnya setahun purata student berada di kampus lebih kurang 6-7 bulan. Lagi lebihan tu adalah cuti semester. Okay. Untuk staff juga kita dah buat collection setiap bulan boleh ada bulan sampai dekat 1,000 kg pun pernah satu tan. Ada bulan 100 kg. Jadi dia ada fluctuation dengan benda-benda ni, mungkin disebabkan pelbagai faktor lah. Kalau you buat keluar sampah hari ni, kemas satu,
confirm minggu depan dah tak ada dah benda tu kan. Jadi yang ini adalah antara faktor-faktor yang kita kena pertimbangkan itu. Jadi buat masa sekarang ni kita buat berkala dahulu. Struktur tu akan menyusul lah sebab dia memerlukan lebih proses dia lebih okey. Di mana untuk buang peralatan elektrik seperti mesin rumput. Okey. Kalau nak buang dekat luar rumah pun boleh, anda sisa pukat. Kalau nak buang dekat Unimap, anda tempat pengumpulan sisa domestik, boleh buang di tepi library. Okay, belah kiri, kalau masuk daripada pintu depan, belah kiri library tu ada sisa tempat pengumpulan sisa e-waste. Yang kat situ ialah tempat-tempatnya. Okay. Alright. Okay, sekarang ni telah diedarkan link untuk Google Form untuk rekod kehadiran dan juga sehari berkursus. Okay. Boleh isikan, tak selesai CJ pun akan diberikanlah kepada yang mendengar. Jadi ada lagi soalan tak, sebab saya tak nak ambil masa lama sangat. Okay. Saya faham recycling bukan benda yang benda yang mudah, sebab nak tengok pun nak tahu kan ni apa. Jadi kalau lah paling mudah pun ni plastik lah, just put it dekat luar rumah di tepi tong sampah hijau pada hari yang diberikan. Yang jadi nak kena kenal kan, nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 5 adalah jika kamu nak jual. Jika nak jual. Kalau tak nak jual, dia campur je. Tak ada masalah pun, letak dekat luar. Sebab cara dikumpulkan di luar rumah adalah secara pukal, secara berkumpulan. Jadi tak ada masalah untuk ni. Ni plastik, ni kertas. Yang ni tak boleh buang dalam tong sampah yang ada sisa makanan. It's that simple aja. Tu nombor 1 je cara, paling mudah. Okay. Yang kedua kita try cara ni lah yang nak jual. Kalau tak nak jual pun, boleh je letak dekat masa kita buat collection RFL tu, letak je plastik tu, dia tolong asingkan. Memang ada setengah tu rasa nak menyumbang lah, sebab bila siapa yang tak nak ambil duit daripada Recycle for Life punya program, dia akan masuk dia kepada tabung KOSEM, di mana kita gunalah untuk tanam pokok ke, beli baja ke, all those things. Alright, kalau rasa nak dapat pendapatan daripada tu, bolehlah letak nama dan nombor telefon, kita akan masukkanlah duit kat situ sekiranya belum jadi ahli RFL. Kalau nak jadi ahli RFL, memang kita duk buka keahlian kepada staff Unimap, direct kepada pihak idaman. Alright, diorang tanya beli kat mana tempat sangkut besi. Dia bukan besi, dia plastik kan tu. Ada dekat online, dekat Shopee. Saya tak ingat nama dia. Nanti saya tengok sana. Saya ada extra kalau you nak nanti. Saya beli 5 kot hari tu. Kalau you nak lah untuk guna balik plastik-plastik yang sedia ada. Okay, Latifah. Nanti I share you gambar tu. RM5 kot. Dulu ada dekat Daiso. First time saya jumpa dekat Daiso. Apa nama? I have no idea from nama dia. Yang ni kan, it's very good kan. Senang nak guna. Nanti saya share lah. Alright. Okay. Carilah Shopee. Okay, kalau tak ada soalan. Ada lagi satu ni, minyak masak. Minyak masak pun boleh dijual untuk dikitar semula. Fabric, kain pun boleh dikitar semula. Jadi fabric ni ada ramai tanya, nanti takut dia jumpa kod baju dia dekat bandar ke mana. Fabric akan dicerai-ceraikan untuk dijadikan benang ataupun dijadikan kain perca. Alright. Saya dah rasa tak tinggal dah kot hopefully tu. Okay, untuk di kedai makan kalau staff kita yang beli sekejap tu. Itulah kalau sangkut besi tu, kalau kita cakap dengan cleaner kan, sangkut plastik ni cakap dengan cleaner, tak payahlah pakai plastik hitam tu lagi kan, pakailah benda ni, saya buat plastik sendiri pun okey je. Okey, untuk beli Tupperware kat kedai,
Ya, kita boleh buat kempen untuk bring your own bekas lah, BYOB. Okay, mangkuk tingkat and so on. Okay, yang itu akan kita buat talk Prof khas untuk plastik. Plastik aja, satu jam pasal plastik je Prof. Macam mana kita nak amalkan kehidupan zero waste tanpa plastik sekali guna. Sudah. Semua minat right tu. Nanti ada satu talk akan kita buat untuk reduce plastic waste. Kita buat dengan NGO Trash Hero Perlis dengan Dr. Umi Fazara. Dan kita akan terangkanlah macam how to go for to minimize plastic zero plastic lifestyle. Okay. Alright, mangkuk tingkat itulah boleh, kita boleh cadangkan. Yang ni kena deal dengan JK Cafeteria. Okay, saya sebenarnya kita patut habis 11:30. Kalau tak ada apa-apa lagi, you are welcome to actually ask me anytime. Bukan ni selalu je saya dapat WhatsApp contohnya daripada staff hantar tayar ni boleh recycle ke tidak, dia hantarnya gambar almari dia, macam-macam lah. Nanti just you know just ask me. Saya tahu, saya pun sambil buat pun ada soalan, saya tanya je dekat staff idaman dengan Islamic Corp ni macam mana. So those things memang akan come true dengan kita dan kita akan cuba yang terbaik lah untuk semua. Alright, terima kasih. Tu banyak bekas plastik. Bubble lagi, itulah yang bab plastik ni, macam mana kita nak ni, sebab it's really an issue kan, kita pakai sekali, nak guna lagi sekali pun dah terlalu banyak kan. Sembang tak habis plastik. Alright, terima kasih semua. Alright, kami di rumah buat recycle, thank you. Apa ni, yang buat recycling, thank you yang buat recycling semua. Alright, jadikan amalan lah, itu je saya punya harapan. Okay. Dr. Khadijah, ada sesi bergambar ke? Sesi bergambar, semua dah hilang. Yang ada boleh. Saya nak kena masak lah ni. Boleh on camera tak siapa yang still there? Okay, minta tolong on camera sekejap. Kakak senyum dah. Senyum. Okay, Wani okay? Saya minta apa ni, Wani staff saya tolong ambil mak. Okay. Alright, terima kasih semua. Nanti kami share slides ya. Thank you. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Ya.